Al-Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Tujuan yang ketiga. Semalam kita membahaskan perkataan Imam Ghazali tentang golongan penuntut ilmu agama yang dibahagikan oleh Imam Ghazali kepada 3 golongan. Semalam kita bahaskan golongan pertama dan golongan kedua. Golongan pertama, golongan orang yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa walaupun dia belum mencapai tahap takwa, iaitu orang yang menuntut ilmu ikhlas benar-benar kerana Allah tanpa ada selit-selit perkara dunia dalam niat dia. Golongan yang kedua, mereka menuntut ilmu agama untuk membantu kehidupan dunia, untuk mendapat kemegahan, beberapa perkara semalam, untuk mendapat kemegahan, lepas tu mendapat kemuliaan dan harta. Orang ni jahat, kata Imam Ghazali. Jahat, kita dah bahas kenapa dia jadi jahat. Kemudian dia kata kalaulah dikekalkan niat dia selepas daripada dia mengetahui niat dia tu jahat, dia tahu dah niat dia jahat tetapi dia masih kekalkan niatnya tu. Tahu tu dengan belajar lah, mengaji, orang pun kata niat begini tuntut ilmu agama ni jahat, dikekalkan juga selepas dia tahu kejahatan. Orang yang macam ni, maka kalaulah dia mati dalam keadaan dia tuntut ilmu tu, niat dia yang salah, dia mati dalam maksiat. Sebab itulah bukan semua orang mengaji ilmu agama dikira melakukan ibadah. Ada yang melakukan maksiat, matinya pun mati dalam maksiat. Salahnya pada niat je. Salah pada niat je. Jadi perbaiki niat. Tapi andai kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia bertaubat daripada kesalahan niatnya tu, kemudian dia kembali kepada on track, kembali kepada niat yang betul, maka dia mula beramal dengan ilmu dia, dia mula menjadikan ilmu dia sebagai jambatan kepada amalan, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah tujuan utama ilmu. Maka dia digolongkan semula pada golongan yang pertama, iaitu orang yang bertakwa. Juga dikasihi oleh Allah sebab dia menjadi orang yang tawabin. Kemudian dia juga menjadi orang yang mutatahhirin, sentiasa membersihkan diri. Baik, jadi pagi ni kita tengok golongan yang ketiga. Waalaikumsalam Sa'iyah binti Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Johari Yunus. Waalaikumsalam Rusni Zamrusti dan semua yang mengucapkan salam. Mohon maaf Ana tak sempat nak respon pada semua ucapan. Baik. Jadi hari ini kita tengok tujuan yang ketiga. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tujuan yang ketiga, seseorang yang menuntut ilmu, ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta. Orang ketiga ni berbeza. Dia tuntut ilmu dalam niat yang salah. Kemudian ilmu dah ada pada dia. Kemudian ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada memperbanyakkan harta. Ilmu tu dipergunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk banyakkan harta. Ilmu tu ilmu agama. Ilmu agama ni apa tujuan dia? Membawa manusia daripada lembah kesesatan kepada jalan kebenaran. Membawa manusia daripada kelam kejahilan kepada terang ilmu. Membawa manusia selamat di akhirat. Itu ilmu agama. Ilmu agama apabila dibebankan ke atas seorang ilmu agama, maka tugas dia adalah membawa seramai-ramainya manusia selamat daripada azab Allah. Membawa manusia selamat daripada tipu daya dunia. Itu guna ilmu agama. Jadi ilmu agama ni alat untuk menyelamatkan diri, alat untuk menyelamatkan orang lain. Maka alat tu digunakan untuk menyelamatkan diri dan orang lain daripada dunia. Tetapi tiba-tiba dia ni ada ilmu agama, digunakan ilmu agama untuk memperbanyakkan harta. Sehingga apa? Akibat dia, apabila ilmu agama digunakan untuk memperbanyakkan harta, maka dia akan menjadi tidak jujur dengan agama. Sebab ilmu agama ni bukan semua orang suka dengar. Ada orang suka dengar tajuk ni je. Ada tajuk yang menyentuh sensitiviti dia tak nak dengar. Kalau dia berniaga benda yang haram, bab solat dia suka dengar, tapi bab perniagaan yang haram dia tak suka dengar. Artinya bagi orang yang ada ilmu agama, tiba-tiba digunakan agama dia untuk memperbanyakkan harta. Bagaimana? Bagi orang yang tak suka dengar tajuk ni, dia pun tak beritahu. Dia sembunyikan hukum hakam. Supaya apa? Supaya dia mudah pada dia jalan untuk memperbanyakkan harta. Ni golongan ni. Kita tak sebut lagi akibat, kita cuma golongkan dulu. Bagi siapa yang gunakan ilmu agama untuk memperbanyakkan harta dia, akibatnya banyak hukum hakam yang sepatutnya dilafazkan, disampaikan tapi tidak disampaikan sebab nak jaga periuk nasi ni. Kemudian untuk mendapatkan kemegahan, digunakan ilmu agama dia, pergi sana menggunakan agama supaya nak dapatkan kemegahan.
nak dapatkan pangkat di sisi makhluk, nak dapatkan sanjungan di sisi makhluk. Ilmu agama mudah, nak peroleh perkara ni menggunakan ilmu agama agak mudah. Untuk mendapatkan kebesaran, mendapatkan kebesaran sisi makhluk, kebesaran pada sudut pangkat, kebesaran banyak perkara. Tiba-tiba terkeluar. Line okey ke? Kalau kat sini dia tiba-tiba terkeluar, ke masih lagi on kuliah kita ni? Masih lagi online? Baik. Dekat handset ni tadi dia tiba-tiba terkeluar. Minta harap-harapnya dekat situ okey lah. Sebab live-nya dekat handset situ, cakapnya kat handset sini. Alhamdulillah on lagi. Okey Ustaz, Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak. Baik. Dia menggunakan ilmu agama dia, dapatkan harta, dapatkan kemegahan, dapatkan kebesaran, dapatkan kemuliaan, dan supaya orang ramai mengikutnya. Diguna sungguh ilmu agama tu untuk mendapatkan pengikut. Kumpul crowded, kumpul fan. Sekarang ni banyak fan page ustaz ni, fan page ustaz ni. Bukan ustaz tu kumpul, bukan. Kadang-kadang kerelaan orang untuk menjadi peminat kepada dia, buat satu fan page, tak ada masalah. Tetapi bagi pengguna ilmu agama ni, bagi yang mempunyai ilmu agama, kalau dia menggunakan ilmu agama, dapatkan kebesaran, dapatkan harta, kemegahan, kemuliaan, supaya orang ramai mengikutnya, ramai orang mengasihinya. Nak dikasihi oleh orang ni, sebut perkara yang orang suka. Kalau sekarang trendingnya isu keluarga adalah isu, kalau disentuh pada sisi agama, dia sangat mendapat tempat. Sebab itulah kalau sahabat-sahabat tengok ustaz-ustaz yang terkenal ni, apa isu yang sentiasa disentuh? Isu kekeluargaan, cerita tentang isteri, suami, anak-anak. Benda tu dekat dengan hati masyarakat. Tapi tak ada masalah kerana itu sebahagian pada agama. Cuma andai kata ada orang yang menggunakan agama itu untuk mendapat kasih sayang orang dengan cara hanya menyampaikan apa yang orang nak dengar. Sedangkan agama ni bukan apa yang orang nak dengar. Agama adalah apa yang orang perlu. Dan ramai manusia, dia tidak mengetahui apa yang dia perlu. Bagaimana nak dia tahu? Dia kena belajar agama. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh agama tidak akan kena dengan nafsu manusia. Bukan setiap masa ahli agama itu akan dicintai, akan dikasihi, bukan. Apabila dia menyentuh satu topik yang tidak disukai oleh orang awam, oleh manusia lain, maka mereka akan tidak dikasihi. Tapi kalaulah seseorang itu menggunakan agama dia untuk dikasihi, maka dia akan bercakap perkara-perkara yang hanya ingin didengar oleh manusia. Ini contoh golongan ni. Mudah mendapat segala hajatnya, menggunakan agama untuk mudah dapat segala hajat. Dan ia tidak terfikir bahawa perbuatannya dan qasadnya itu jahat. Dan dia tak tahu benda itu jahat. Tak menasabah, tak tahu benda itu jahat. Dan qasadnya itu jahat, kerana menyangkakan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala. Sebab apa dia menyangkakan dirinya hampir kepada Allah? Kerana ia menyerupai ulama pada sudut kelakuan seperti ulama. Cakap Quran hadis, menghuraikan kalam-kalam ulama, bercakapnya di atas mimbar masjid depan orang ramai, bercakap perkara agama. Perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan agama, Quran hadis. Maka dilihat seperti sedang berkata perkara agama. Tetapi di hatinya apa yang digunakan, agama itu sedang digunakan untuk mendapatkan harta, kemegahan, kebesaran, kemuliaan. Orang ramai mengikuti dirinya, orang mengasihinya, mudah dapat segala hajat. Kalau ini jenis orangnya, ada ilmu agama, gunakan ilmu agama untuk kepentingan duniawi dia. Ini golongan ni. Dan dia tak tahu pula yang dia buat tu salah. Sebab apa? Sebab dia bercakap perkara agama.
maka mereka itulah orang yang mendapat kebinasaan di akhirat dan tersangat kurang akal. Ini disebut sebagai ulama usul ni. Orang ini adalah orang yang mendapat kebinasaan, binasa akhirat mereka ni. Mereka tidak ada faedah atas muka dunia. Mereka hanya mengumpul laknat-laknat Allah di atas muka dunia. Sebab itulah orang yang mempunyai ilmu agama tidak semuanya diterima oleh Allah sebagai orang yang baik. Ni jelas disebutkan. Boleh bercakap perkara agama, kadang-kadang lebih hafal hadis lebih pada orang, kadang-kadang Qurannya lebih pada orang, pengetahuannya lebih pada orang, tapi dia menggunakan using the religion, menggunakan agama untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan satu puak, untuk kepentingan satu kaum. Yang jelas salah. Menggunakan untuk satu puak yang benar tak ada masalah. Menggunakan untuk satu puak yang jelas salah. Orang macam ni kebinasaan di akhirat dan tersangat kurang akal. Dia terpedaya dengan ilmu. Ilmu yang banyak tu sedang memperdaya diri dia. Dan sesat. Dan dia ni kategorinya sesat. Jadi sahabat Allah, sesat ni banyak golongan. Cuma sedikit malang kemungkinan bagi orang Islam akhir zaman yang melihat kesesatan tu pada satu sisi yang sangat kecil. Contohlah, anda pernah ingat ada pula nyamuk. Anda pernah ingat pada tahun berapa tak silap ni tahun 2011, tak silap tahun 2011 anda tengok berita TV3. Masa tu di rumah masih ada TV lagi. Jadi dalam berita tu tengok penyampai beritanya seorang perempuan, dia kata satu ajaran sesat telah ditemui di tempat sekian-sekian. Kemudian tak lama lepas tu dia tunjuk gambar. Gambar tu gambar orang tengah pakai serban, pakai jubah, kemudian duduk ramai-ramai, mungkin ada halaqah zikir dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Sebab diceritakan dengan tak berapa detail. Jadi bila nak tengok tu secara pandangan mata kasar saja, kita tak nilai apa yang berlaku, pandangan mata kasar saja. Yang dituduh sesat tu pakai serban, sedangkan serban tu sunnah. Yang dituduh sesat itu pakai jubah, sedangkan jubah tu sunnah. Yang bercakap tu rambutnya kuning tu. Rambut dengan tak tudung, dengan kuningnya rambutnya, dengan tidak menutup aurat, dengan pakaian yang menjolok mata, maka dia sedang kata satu ajaran sesat sedang ditemui di sekian-sekian tempat. Yang dia bercakap tu tak sesat ke? Sebenarnya siapa yang sesat? Pada mata kasar jelas dia tu sesat. Kenapa sesat? Kerana dia jelas tidak memakai pakaian seperti yang dianjurkan oleh Islam. Artinya pada sudut pemakaian maka dia sedang sesat. Jadi kesesatan yang dilihat oleh orang kita ni sangat sempit. Sedangkan kalaulah seseorang itu tidak mengikuti agama secara benar, dia dalam keadaan kesesatan. Sebenarnya banyak bentuk kesesatan, ramai orang yang berjalan dalam kesesatan, tapi mereka tidak melihat diri mereka sebagai sesat. Orang pakai seluar pendek, tak nak tutup aurat, sesat. Orang yang tak nak sembahyang, sesat. Mereka dalam keadaan kesesatan, teraba-raba mencari jalan, tapi tidak melihat diri sebagai sesat. Sentiasa yang dituduh sesat adalah orang pakai serban, orang pakai jubah. Seperti pandangan kita juga. Contoh kalau kita sedang berjalan di bandar, jadi nampak orang pegang tongkat dengan jubah yang lusuh, dengan serban, dengan mata yang bercelak, dengan tasbih. Kita pun duk pandang orang ni, sesat agaknya. Tengok, first impression kita kepada pakaian sunnah, kepada tongkat yang menjadi sunnah, kepada tasbih yang menjadi sunnah tu, dikatakan sesat. Kita pun sendiri melihat perkara tersebut. Tetapi kita tidak pula melihat orang tak sembahyang, orang tak tutup aurat, orang yang jelas melakukan kesesatan, kita tak tengok dia sebagai sesat. Sedangkan kita boleh terima sebagai normal dalam kehidupan kita. Sekarang ni popular perkataan new normal kan. Benda tu normal dalam kehidupan kita. Baik, itu banyak golongan kesesatan. Cuma hari ni kita sentuh tentang yang sesat ni siapa dia? Mereka yang ada ilmu agama tetapi gunakan ilmu agama dia untuk meraih keduniaan pada diri dia. Sehingga agama itu diputar belik supaya bertepatan dengan apa yang dia nak. Sama ada nak dikasihi manusia, nak dapat segala hajat daripada orang ramai, supaya mudah orang membantu diri dia, buka tabung tahfiz satu, maka dapat banyak duit. Itu contohnya nak dapatkan harta, kemegahan, kebesaran. Diguna ilmu agama dia untuk perkara tu. Orang macam ni sesat. Serta menyesatkan orang lain. Ni masalah.
Dia sesat tu satu hal dah. Masalahnya yang keluar pada mulutnya adalah Al-Quran, yang keluar pada mulutnya adalah hadis, yang keluar daripada mulutnya adalah bukti-bukti yang ada, yang tertulis. Maka perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut dia pasti akan mempengaruhi sebahagian daripada umat Islam. Sehingga perkataannya itu dia dah sesat dah. Perkataannya itu bakal menyesatkan orang lain. Ini bahaya ni. Sebab tu orang kata, sebab tu ulama kata sesat lagi menyesatkan. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Berapa ramai yang dia sesatkan? Kebiasaannya perkara pelik ni, sahabat-sahabat rahmati Allah. Memang ramai orang akan ikut. Tengoklah orang yang buat perkara pelik-pelik kan. Ramai orang ikut. Ramai, dia akan mendapat ramai follow. Tengok dulu tak lama dulu kita diviralkan dengan kisah siapa nama lepat-lepat kan. Ramai pengikut. Kita pun yalah, benda-benda yang begini cepat je orang mengikut, cepat je orang mengasihi, cepat je orang nak mengetahui dan sebagainya. Tapi benda-benda kebenaran ni sentiasa diabaikan. Kebinasaan, kurang akal orang macam ni, sesat serta menyesatkan orang lain. Ni bahaya ni. Dan mereka dah sejahat-jahat ulama. Disebut ulama usuk. Sebab tu lah bila kita kata ulama, bukan semua ulama kita boleh ikut. Bukan semua ulama kita boleh ikut. Ada ciri-ciri ulama yang kita boleh ikut. Tetapi satu jenis ulama yang kita tak boleh ikut adalah ulama usuk. Bagaimana nak mengenali mereka? Mengenali mereka ni dengan ciri-ciri yang kita baca tadi. Kita baca tadi bukan untuk mengukur orang lain. Tetapi kalaulah seseorang tu kita nak ikut, maka kita kena ada ilmu. Supaya kalau kita ikut dia, kita ikut tu kita yakin kebenaran. Kalau seseorang itu sentiasa apabila menontarkan satu pendapat, mewujudkan perbalahan, maka itu bukan perkara yang dikehendaki oleh Islam. Sentiasa menjadi khilaf dengan ulama-ulama yang ramai. Pelik. Asal bercakap je tak betul, ulama lain tak betul saja. Yang tu pelik orang macam tu. Orang yang macam tu sebaik-baiknya tak perlu ikutlah. Sabda Nabi SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Kata Nabi SAW, apa yang aku terlebih takut ke atas kamu daripada dajjal itu ialah bukan dajjal. Nabi kata. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah ditanya, Rasulullah sebut pada satu hari, Nabi kata, dajjal ni fitnah besar. Cumanya ada satu fitnah yang aku lebih takut akan terkena kepada umat aku ni. Lalu sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, mereka adalah ulama usuk, ulama yang jahat. Sebab tu ulama kategorinya ulama ul akhirah dengan ulama usuk. Ulama usuk dan ulama ul akhirah perlu dikenali ciri-cirinya. Semakin zaman berada pada akhirnya, maka semakin terbezalah antara ulama ul akhirah dengan ulama usuk. Bagaimana nak mengenalinya? Kena mengaji tentang ciri-ciri ulama. Ciri-ciri ulama secara asasnya ada dua. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama, apabila mereka ni mempunyai ilmu. Ilmu ni dengan syarat-syarat keilmuannya lah, maka mereka layak digelar sebagai ulama. Jadi adakah semua orang yang banyak ilmu agama ni boleh dikategorikan sebagai ulama yang boleh diikuti? Tak boleh. Kenapa? Sebab kalau nak cerita hak banyak ilmu, ramai je orang Yahudi yang mempunyai ilmu agama Islam yang cukup lebih luas daripada kita. Mereka punya kajian, mereka punya hafazan melebihi apa yang kita tahu. Jadi mereka juga alim. Adakah mereka boleh digelar sebagai ulama? Tak boleh. Kemudian, apakah ciri-ciri lain selain daripada mereka yang mempunyai ilmu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling takut akan Allah di kalangan hamba-Nya adalah daripada kalangan ulama. Jadi ciri-ciri yang kedua ulama adalah mereka mestilah terdiri daripada orang yang takut akan Allah. Yang takut akan Allah ni ada tanda-tanda yang jelas. Orang yang tidak takut akan Allah, dia mempergunakan agamanya, mempergunakan ilmunya untuk kesenangan diri dia, untuk kemudahan dirinya, untuk perkara-perkara tadi. Tapi ulama yang adil, ulama yang sebenar adalah ulama yang menggunakan ilmunya untuk menyelamatkan dirinya dan seramai mungkin manusia daripada jalan kesesatan kepada jalan Allah. Takutilah ulama usuk kerana mereka itu sesat lagi menyesatkan. Bukan kita kata ni tengah baca kitab kita ni, tengah baca kitab. Baik.
Jadi kita tahulah bala daripada ulama usul ni. Yang ke seterusnya, sabda Nabi SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Okay, kita selesai dah membahaskan tentang ciri-ciri ulama usul, dan sahabat-sahabat mempunyai view, secara mudahnya mempunyai view tentang bagaimana nak mengenali ulama secara asas. Kemudian Nabi sebut balik pada diri kita sendiri. Nabi SAW sebut man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kata Nabi, sesiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, nescaya tiada bertambah pada Allah melainkan semakin jauh. Yang ni balik pada mengoreksi diri, balik pada memperbaiki diri. Baik, kita ni kadang-kadang diri kita ni dah mengaji banyak lah. Kadang-kadang dah habis satu kitab. Nak habis satu kitab zaman ni bukan senang. Kadang-kadang dah habis beberapa kitab. Kadang-kadang dah banyak ustaz yang kita ikut. Man izdada ilman, kata Nabi SAW, barang siapa bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayah. Apa makna tidak bertambah hidayah? Artinya hidayah ni, sahabat rahmati Allah, dia cuma bawa kita pada satu tempat je, iaitu bawa kita lebih hampir kepada Allah. Hampir kepada Allah ni satu perkara je, melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Itu je. Tanda orang semakin hampir kepada Allah, semakin banyak melakukan ketaatan, semakin jauh dia dengan maksiat. Itulah tanda orang mendekati Allah. Tidak ada tanda lain. Rasa hati dekat dah aku dengan Allah ni. Rasa macam tu tak boleh pakai. Rasa macam tu tak boleh. Rasa. Semalam rasa jauh sikit. Hari ni rasa dekat sikit dengan Allah ni. Ni tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai. Rasa-rasa ni banyak tipunya. Kesan, tanda orang dekat dengan Allah adalah apabila dia semakin banyak melakukan ketaatan, semakin banyak meninggalkan kemaksiatan. Bila berlaku dua perkara ni, itu tanda dia dapat hidayah. Tetapi man izdada ilman, kata Nabi SAW, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah, tidak bertambah ketaatan, tidak jauh daripada maksiat, tak berlaku perkara tu dalam kehidupan dia, lam yazdad minallah, tidak ada apa-apa pun yang bertambah dia dengan Allah, illa bu'da, kecuali semakin jauh dia dengan Allah. Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita atas muka dunia kecuali bila kita balik pada Allah, Allah terima kita sebagai hamba. Tak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar atas muka dunia daripada bila kita balik pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Tidak ada yang lebih besar atas muka dunia ini selain daripada kerja mengabdikan diri kepada Allah. Tak ada perkara yang lebih besar daripada itu, tak ada. Yang paling besar mengabdi diri kepada Allah. Yang paling besar melakukan ibadah pada Allah. Yang paling besar balik dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Jalan untuk mendapat perkara ni, nak dapat redha Allah, nak jadi hamba Allah ni, tak boleh dilakukan dengan teka-teka. Kalau kita hanya meneka-neka, maka kita akan banyak melakukan kerja-kerja kemaksiatan dalam pelaksanaan kononnya yang dianggap sebagai ibadah. Kita anggap perkara ni baik, tetapi kita melakukannya dalam keadaan perkara tu jahat disangka baik. Perkara tu jahat disangka baik. Ada satu golongan manusia yang disebut oleh Allah dalam Quran. Anda lupa ayat macam mana. Macam mana ayat ni? Mereka ni melakukan kejahatan, kemudian kejahatan tu diperindah. Afaman kana macam mana ayat? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak ingat. Nanti insya-Allah kalau ingat kita kongsikan. Adakah kamu sangka orang yang bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu? Adakah kamu sangka orang yang mendapat penjelasan daripada Tuhannya? Penjelasan tu hidayahnya, ilmunya, sehingga hati dia jadi jelas terang dengan kehidupan dia, dengan agama dia. Adakah kamu sangka orang yang jelas terang dengan agama dia, kaman zuyyina lahu, sama seperti zuyyina lahu su'u amalihi, yang dipercantikkan, diperhiaskan amal-amalan kejahatan dia. Wa taba'u ahwa'ahum, dan mereka terus-menerus mengikuti nafsu mereka. Apa Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat ni? Baik. Sahabat Allah, nak ambil contoh LGBT. LGBT contoh yang terang nyata. Contoh, di dalam tempat kita ada seorang yang laki nak jadi perempuan. Contoh. Kemudian
Perbuatan dia tu memang perbuatan yang apa tu, yang mengundang kecaman. Jadi dia tak boleh nak kata kenapa nak kecam saya, kenapa nak kecam saya. Dia tak boleh meraih simpati. Perbuatan dia tak betul kerana perbuatan dia tu meraih kecaman. Kita pun tak boleh nak kata tak adil kita nak kecam dia. Sedangkan sahabat rahmati Allah, perkara-perkara maksiat ni adalah perkara-perkara yang perlu dijauhi, perkara-perkara yang perlu dibenteras. Soal bagaimana untuk mengubah diri dia tu, itu sesuatu yang berbeza. Tapi kita tak boleh nak kata kesian dia, masyarakat kecam dia. Walaupun kita tak boleh nak kecam secara melampau-lampau, tetapi memang dia menuntut dikecam. Apa yang berlaku selepas tu? Selepas dia dikecam, maka konsep media ni, selepas menerima kecaman, dia akan ada orang panggil kluster simpati. Maka adalah orang yang backup dia. Yang backup dia siapa? Golongan-golongan seperti dia dan golongan yang bersimpati. Tengok dia pun mula viral dalam kalangan masyarakat. Tengok dia ni menjadi mangsa padahal dia bukan melakukan kesalahan, dia cuma tukar jantina. Sedangkan tukar jantina tu adalah dosa yang sangat besar sisi Allah. Apabila dia dah mula meraih simpati, mula mendapat simpati, maka dia merasakan satu kekuatan untuk memperjuangkan apa yang dia nak. Meneruskan perbuatan. Jadi gay. Jadi transgender. Jadi perempuan lelaki tukar jadi perempuan. Zuyyana lahu su'u amalihi, diperhias perbuatan buruk. Adakah kamu sangka orang yang mendapat penjelasan yang jelas sisi Allah sama dengan orang yang perbuatan buruk tu diperhiasi? Bila diperhias? Dengan sokongan orang ramai, dengan ada support dan dengan ada pelbagainya. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka terus-menerus mengikut nafsu mereka. Sahabat rahmati Allah, andai kata kita tidak ada ilmu, kita tak akan mampu untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Andai kata kita tak ada ilmu, kita tak akan mampu untuk lari daripada maksiat. Ada kemungkinan yang kita sedang buat, yang kita sangka sebagai kebaikan adalah maksiat. Ada kemungkinan perkara maksiat yang konon yang kita lari daripadanya itu sebenarnya adalah kebaikan. Ada kemungkinan. Kerana dasarnya adalah ilmu. Sebab itulah orang yang nak melakukan ketaatan, lari daripada maksiat, isu utamanya dia kena ada ilmu. Tetapi ada tetapi pula, kalau dituntut ilmu, perkara itu tak jadi, tak dekat dengan Allah, tak makin tambah taat, tak jauh pada maksiat, orang ni tidak ada apa faedah pun tuntut ilmu dia. Yang menjadi apa yang terjadi pada diri dia adalah dia menjadi orang yang semakin jauh daripada Allah. Sebab tu nak tuntut ilmu agama, kena betulkan niat. Bila tak betul niat, maka kita merasakan kita sedang melakukan perkara yang benar, tapi sebenarnya tak benar. Walaupun semua orang kata benar, dia tak akan menjadi benar. Kerana kebenaran di sisi Allah telah pun termaktub. Rindu kuliah Ustaz setiap bulan di surau kami ada khalas. Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Waktu tak boleh nak keluar ni, kena kuliah dalam ni je lah. Baik, seterusnya. Nah, itu hadis Nabi SAW. Ambil pengajaran daripada hadis itu. Kita mengaji agama, tengah tandah kita, masing-masing bawa beli kita. Bila tandah agama, bila kita mengaji ilmu agama tu kena ada satu kesedaran. Bila mengaji, walaupun tak semakin bertambah baik, jangan jadi makin bertambah buruk. Sebab apa maksud istiqamah? Guru anak mengajar, maksud istiqamah kepada anak ketika tu, kita masih dalam keadaan belajar dan kita masih dalam keadaan terumbang-ambing. Kejap buat baik, kejap buat jahat, kejap buat baik. Maklumlah, kita ni bukannya daripada kecil baik. Kita ni sejarah-sejarah hitam tu, plot-plot hitam tu banyak. Kalau nak cerita tu malu orang yang cerita, tak payah cerita lah. Tapi ketika tu dia kata beginilah, istiqamah ni, kalau kita tak mampu nak melangkah ke hadapan, jangan sampai kita mengundur ke belakang. Mengaji agama ni, kalau dia tak mampu ubah kita jadi lebih baik, jangan sampai diubah kita jadi lebih jahat. Kalau tidak, hasilnya kita tak dapat apa-apa pun, kecuali kita semakin jauh daripada Allah SWT. Ingatlah tu sahabat, pesanan yang sangat berguna pada diri anak. Moga-moga dia juga memberi kebaikan pada sahabat-sahabat. Sabda Nabi, wahai penuntut ilmu, yang ke-9, wahai penuntut ilmu, kamu hendaklah mengetahui bahawa hidayah dan takwa itu satu sahaja maknanya. Sempat ke ni? 7.35. Tetapi bagi kedua-dua itu ada permulaan dan kesudahannya. Kata guru kita, dia kata,
apa beza takwa dengan hidayah? Ini pada sudut bahasa je lah. Takwa dan hidayah tu nak kata sama ke? Nak kata sama pun tidak, nak kata berbeza pun tidak. Tapi mudahnya kita boleh kata hidayah takwa sama. Tapi ada perbezaan. Pada sudut persamaan tu ada perbezaan. Perbezaannya contohnya kita pegang satu tali. Tali ni ini pangkal tali, ini hujung tali, itu tali. Kemudian bila kita tanya yang ni apa? Ini tali. Hujung ni pun tali. Walaupun dia tali, tapi tali yang ni dipanggil pangkal tali, tali yang ni dipanggil hujung tali. Kedua-duanya tali, tapi satu duduk kat pangkal, satu duduk kat hujung. Tapi tali. Hidayah dan takwa tu sifatnya begitu. Hidayah dan takwa ni seperti kalau dihuraikan dia tetap tali. Hidayah dan takwa. Dia bukan tali, tapi nak cerita sama maksud. Cuma hidayah berada di pangkal, takwa berada di hujung. Barang siapa nak dapat takwa, dia perlu mendapat hidayah. Barang siapa tidak melalui jalan hidayah, dia akan gagal mendapat takwa. Sebab tu jalan kepada ketakwaan adalah hidayah. Nanti kita akan huraikan tentang hidayah. Kerana itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa lil taqwa wa la hidayata illa lil muttaqin. Sebab tu Imam Ghazali kata, jika engkau bertanya apakah permulaan hidayah itu untuk dicubakannya pada diri aku. Imam Ghazali dalam satu kuliah kemudian dia kata, kalau kamu tanya kepada aku bagaimana permulaan hidayah? Apa makna permulaan hidayah? Kadang-kadang dalam hati kita terdetik nak menjadi baik. Itu hidayah. Terdetik, aku nak jadi baik. Cuma masalahnya, apa nak buat? Mana pernah jumpa seorang sahabat. Ini pertemuan yang dirancang oleh Allah. Ana masuk solat zuhur ketika tu di Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Berhenti untuk solat zuhur di situ. Tengah sembahyang tu ada seorang pemuda dia menangis di tepi Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Nangis. Tak, pegang Quran tu nangis. Tak baca Quran, nangis. Kita sembahyang ni jadi tak khusyuk. Tengok dia menangis, dengar dia menangis, dekat. Lebih kurang 3-4 kaki gitu. Mula-mula baca Quran. Baca pun tergagak-gagak. Tapi kemudian dia menangis. Habis solat tu, kita pun tanya kenapa? Ada masalah apa? Dia kata, saya ni banyak dosa. Dia tak pakai saya. Aku ni banyak dosa. Kita bila dengar banyak dosa gitu, kita pun banyak dosa juga. Nak cakap apa? Sahabat mati Allah. Artinya ketika tu, dia sedang mendapat permulaan hidayah. Soalnya, bila orang dapat hidayah, apa nak buat? Yang ni yang Imam Ghazali nak sentuh. Dan kadang-kadang kita bertemu dengan orang macam ni. Kadang-kadang bila orang tanya, saya ni dapat hidayah, saya ni nak berubah jadi baik, apa saya nak buat? Kita nak nasihat tu apa? Imam Ghazali sebutkan apa yang perlu dilakukan sebagai langkah pertama ketika orang mendapat hidayah. Itu kata Imam Ghazali tu, apakah permulaan hidayah itu untuk dicubakan pada diriku? Kalau kamu tanya aku, hidayah dah ada, apa yang aku nak buat sekarang ni? Maka ketahuilah bahawa permulaan hidayah itu ialah takwa zahir dan kesudahan hidayah itu ialah takwa batin. Permulaan kepada hidayah adalah ketakwaan zahir. Apa dia ketakwaan zahir? Ketakwaan zahir adalah takut pada Allah walaupun dalam hati masih belum kuat rasa takut, tunjukkanlah rasa takut tu pada Allah pada perbuatan. Apa tanda orang takut pada Allah? Sahabat mati Allah, ulama kata, takut pada manusia kita boleh lari. Kita duduk dekat rumput makmur, kemudian bila kita duduk sini ada orang jahat ganggu kita. Apa kita buat? Pergi lari duduk temeluh, nak tunggu apa? Nak lawan tak terlawan. Tetapi takut dengan Allah nak pergi mana? Nak lari ke Amerika Syarikat, kat situ Allah yang sama. Naik roket pergi bulan, kat bulan tu Allah buat. Mana tempat nak lari? Orang yang takut pada Allah tidak ada tempat untuk mereka lari kecuali mereka lari kepada pengampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlumba-lumbalah kamu kepada pengampunan kepada Tuhan kamu. Bagi orang takut akan Allah, maka mereka akan lari kepada mana? Lari untuk mendekati Allah. Bagaimana cara untuk mendekati Allah? Takut pada Allah, tanda dia
apabila dia mula melakukan ibadah. Itu tanda ketakwaan. Jadi permulaan hidayah adalah memperbaiki ibadah yang zahir. Itu ke? Itu saja ke? Bukan. Selain pada itu, dia perlu lari, menjauhkan diri daripada maksiat yang zahir. Itulah lambang ketakwaan. Pada zahirnya, nampak dia melakukan ketaatan, nampak dia lagi pada maksiat pada zahir. Itulah permulaan kepada hidayah. Bila orang dapat hidayah, tanya pada kita nasihat, maka kita sebutlah dua perkara ni. Bila mula dapat hidayah ni, perbaiki ibadah, sebab itu lambang ketaatan. Kemudian jauhilah maksiat yang zahir, sebab itu juga lambang ketaatan. Itulah permulaan hidayah. Kemudian dan kesudahan hidayah itu adalah takwa batin. Adakah cukup sekadar itu? Bukan, itu permulaan. Sebab tu kata hidayah dengan takwa ni sebagai awal dan hujung. Bermula apabila kita memperbaiki ibadah yang zahir. Apabila kita menjauhi maksiat zahir, maka perlu dipanjangkan kepada menjauhi maksiat yang batin dan juga menghiasi hati dengan ibadah yang batin. Itu 4 perkara. Jadi kalau orang tanya kita, aku dapat hidayah, apa aku nak buat? Aku dapat hidayah, apa aku nak buat? Jawapan kita adalah, kalaulah kita mula dapat hidayah, mulakan dengan 4 perkara ni. Mulakan dengan 2 perkara, kemudian sambung dengan 2 perkara. Yang pertama, perbaiki ibadah yang zahir. Apa makna perbaiki ibadah yang zahir? Nanti kita baca sekejap lagi. Sesungguhnya takwa dan hidayah itu adalah satu ibarat, dia kata. Sesungguhnya takwa dan hidayah itu, tak habis lagi tadi. Dan kesudahan hidayah itu adalah takwa batin. Dan tiada mendapat syurga melainkan dengan takut pada Allah, kata Imam Ghazali. Kalau tak ada takut Allah, tak dapat syurga. Maka orang yang nak dapat syurga kena ada takut pada Allah. Takut pada Allah itulah takwa. Tetapi takwa ni tidak akan dapat diraih kecuali dengan jalan hidayah. Maka ini step Imam Ghazali senang mengajar kita tentang kaedah satu persatu. Apa nak buat mula-mula? Bila dapat hidayah, perbaiki ibadah zahir, jauhi maksiat zahir. Ini banyak perkara yang diperlukan ni. Perlu tuntut ilmu, kenal ibadah zahir, perlu tuntut ilmu, kenal maksiat zahir ni. Dia perlu perbaiki perkara tu sedikit demi sedikit. Kemudian bila perkara tu dah mula membekas pada diri, kemudian mulakan pula dengan perbaiki hati. Maksiat batin mula buang, kemudian ibadah batin mula bangkitkan, mula membenih dalam hati. Maka orang yang menjaga hidayah akan peroleh takwa, orang yang bertakwa akan beroleh syurga Allah. Nampak step Imam Ghazali susun satu persatu. Tidak mendapat syurga melainkan orang takut pada Allah, dan tiada mendapat petunjuk melainkan orang takut pada Allah. Pula dah. Tadi dia kata hidayah doa awal, takwa doa akhir. Kemudian dia kata tidak pula mendapat petunjuk. Hidayah itulah kecuali bagi orang yang bertakwa. Apa maksud dia? Tadi kata hidayah doa awal, takwa doa ujung. Dapat hidayah maka akan mencapai takwa. Tiba-tiba kata Imam Ghazali, orang yang tak ada takwa tak dapat pula hidayah. Mana satu pangkal, mana satu hujung ni? Baik. Sesungguhnya takwa dan hidayah itu adalah suatu ibarat pada mengerjakan ketaatan yang disuruh oleh Allah. Tengok, sesungguhnya takwa ke hidayah itu semua perkataan je. Perkataan yang melambangkan apa? Pada perbuatan dia melambangkan satu ibarat pada mengerjakan ketaatan yang disuruh oleh Allah. Ketaatan yang disuruh oleh Allah ada berapa banyak? Sama ada taat luaran atau taat dalaman. Ada 2 jenis ketaatan. Dan menjauhkan maksiat yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada maksiat luaran atau maksiat dalaman. 2 perkara juga. 2 perkara ketaatan zahir batin, 2 perkara kemaksiatan zahir batin. Ini adalah perkara yang kita baca tadi. Taat zahir apa? Jauhi maksiat zahir, kemudian sempurnakan ibadat zahir. Itu nama dia ketaatan zahir. Ketaatan batin apa? Jauhi maksiat batin, kemudian hiasi diri dengan ibadah yang batin. Itu ketaatan yang batin. Maka ketaatan zahir ini dan ketaatan batin inilah apabila seseorang mempunyai hidayah, inilah perkara yang perlu dijaga. Kerana inilah perkara meraih ketakwaan di sisi Allah. Sebab itulah orang dapat hidayah. Ada orang dapat hidayah, tetapi apabila dapat hidayah, dia tak peduli akan hidayah. Ada seorang hamba Allah, dia driver lori. Satu hari terjumpa dia di kawasan sinilah. Kemudian nampak macam dia makin dekat. Kita pun perasan lah. Kita pun pergi jumpa dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya sesuatu. Saya kata, tanyalah.
Dia kata 2 hari lepas saya bawa lori ni nak pergi hantar barang, sampai satu tempat, tiba-tiba saya tengah dengar kuliah Ustaz Dusuki, dia kata. Tengah dengar kuliah tu disebut tentang mati. Biasa dah saya dengar bab mati ni. Maknanya bila buka radio tu dengar bab mati ni banyaklah, dia pun bukanlah orang yang tak tahu akan mati. Cuma hari tu dia kata bila dengar bab tu berpeluh badan sampai saya tak boleh nak bawa lori, terasa takut yang amat. Takut tu sampai tak boleh bawa lori, kena berhenti lori, berpeluh-peluh badan. Ketar badan saya ni Ustaz. Takut saya hari tu. Dia cakap masa tu mata merah nak menangis. Jadi kita tahu dah ni tanda orang dapat hidayah. Jadi kita bagi nasihat yang sama. Nasihat dia baik. Kalau begitu begini. Yang pertama, perbaiki ibadah yang zahir. Bagaimana caranya? Dekati kuliah. Dekati kuliah kenapa? Kerana nak belajar semayang kena ada step-step ni. Nak perbaiki semayang. Step nak perbaiki semayang, step nak perbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian nak menjauhi maksiat, dia kena ada step-step. Yang ni yang memerlukan mujahadah yang tinggi, mujahadah yang besar. Kadang-kadang dia perlu meninggalkan kehidupan dia yang lalu. Tu kita kena ada support ketika tu. Kadang-kadang kawan-kawan dia yang dulu yang baik dengan dia, tengok perubahan dia, orang jadi tak selesa dengan dia, kawan-kawan menjauhi. Ini adalah ujian-ujian bagi orang yang nak berubah. Siapa yang nak membantu? Kita lah. Tapi bila ada nasihat, dia pun dah faham, anda kata okay, macam ni, ambil nombor telefon, lepas ni WhatsApp. Kita berhubung, sentiasa berhubung. Kemudian bila kita hubung seminggu 2 minggu, tak balas dah. Tengok kemudian tak lama lepas tu kembali kepada kehidupan yang lama. Artinya apabila hidayah itu tidak dipedulikan, dia akan hilang. Dia akan hilang. Tetapi apabila itu peluang kita, tak banyak peluang. Peluang kita dengan Allah ni, Allah Ta'ala akan cetuskan pada saat-saat tertentu untuk kita kembali pada dia. Ketika tu rebutlah peluang tu, jangan abaikan dia. Sebab peluang untuk kita berubah dengan hidayah Allah, dengan tiba-tiba Allah Ta'ala campak tu tak banyak dalam hidup kita ni. Kadang-kadang ada orang dapat sekali, kadang ada orang dapat 2-3 kali. Alhamdulillah. Tapi setiap kali bila kita dapat, rebut cepat-cepat. Jangan kita biarkan. Bagaimana cara nak rebut? Apabila kita dapat hidayah yang jenis begitu, maka pastikan terus perbaiki kita punya ibadah. Sementara dia masih kuat duduk dalam diri ni, perbaiki ibadah kita. Jauhi maksiat yang zahir. Perbaiki hati kita daripada maksiat yang batin. Hiasi hati dengan ibadah yang batin. Ini adalah yang dituntut. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Seperti yang hamba akan sebutkan dalam kitab ini jika dikehendaki oleh Allah. Jadi sepanjang kitab Hidayatus Salikin ni, Imam Ghazali akan ceritakan tentang beberapa perkara. Antaranya 4 perkara. Ini 4 perkara utama teras kepada kitab ni. Dia cerita tentang maksiat zahir, dia cerita tentang ibadah zahir, cerita tentang maksiat batin, cerita tentang ibadah batin. Apa tujuan dia cerita ni? Kerana dia kata inilah hidayah. Bila dapat hidayah ini kena buat. Sebab itulah ilmu ni menuntut amal. Untuk memperbaiki ibadah zahir, amal. Untuk menjauhi maksiat zahir, amal. Untuk menjauhi maksiat batin, amal. Untuk menghiasi hati dengan ibadah batin juga amal. Jadi ditulis dalam kitab ni 4 perkara ni, supaya kita semakin memahami tentang 4 perkara ni, supaya apabila kita nak beramal, maka amalan kita adalah amalan yang disediakan kaedahnya oleh ulama. Kaedah tu boleh menjaga hidayah. Hidayah ni apabila semakin meningkat, ujungnya ketakwaan. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang kami beri akan hidayah, kami akan tambah kepada mereka hidayah. Wa atahum taqwahum, dan kami akan berikan kepada mereka ketakwaan. Ayat ni secara mudahnya seolah-olah menggambarkan orang yang dapat hidayah akan bertambah hidayah. Mudahnya begitu. Adakah secara praktikalnya begitu? Tak. Kenapa? Sebab di depan mata kita sendiri pun ramai orang dapat hidayah, kemudian mereka berubah jadi lebih baik. Tetapi ramai juga orang dapat hidayah, mereka jadi baik sekejap, kemudian jadi jahat semula. Kalau Allah Ta'ala kata walladzina tadaw zadahum huda, mereka mendapat hidayah, maka kami akan tambahkan hidayah. Seolah-olah perkara itu automatik. Dapat hidayah bertambah, dapat hidayah bertambah. Adakah automatik? Tidak. Ayat ni lah yang menjadi topik perbahasan kita pada hari ini. Artinya apabila kita dapat hidayah, dia tidak berlaku secara automatik bertambah hidayah. Bila dapat hidayah, hidayah tu perlu dijaga dengan 4 perkara ni. Menjauhi maksiat batin, menyempurnakan ibadah yang batin, menjauhi maksiat zahir, melaksanakan ibadah yang zahir, menjauhi maksiat batin,
melaksanakan ibadah yang batin. Bila kita buat 4 perkara ni, Allah beri hidayah, kita buat 4 perkara ni, zadahum huda. Allah tambah hidayah. Bila Allah tambah hidayah, apa yang akan berlaku? Bila Allah tambah hidayah, maka kita top up dengan 4 perkara ni, zadahum huda. Maka dia sebagai seperti satu lingkaran. Allah beri hidayah, kita melakukan 4 perkara ni untuk jaga hidayah, lalu Allah tambah lagi hidayah. Allah tambah hidayah, kita buat lagi 4 perkara ni, Allah tambah hidayah. Allah tambah hidayah, kita buat lagi 4 perkara ni, Allah tambah hidayah. Sampai bila? Wa atahum taqwahum. Sehinggalah dan kami datangkan kepada mereka sifat ketakwaan. Sehinggalah satu hari nanti kita berjaya mencapai ketakwaan. Maka itulah kerja utama kehidupan atas muka dunia ni. Nak mencapai ketakwaan perlu melalui jalan hidayah. Baik. Seterusnya, maksud taat dan maksiat zahir dan batin. 4 perkara ni nak huraikan secara ringkas. Wahai penuntut, ketahuilah bahawasanya yang dikehendaki dengan ketaatan yang zahir apa dia? Seperti sembahyang, puasa, naik haji, beri zakat sebagainya. Itu kita tahulah. Cumanya proses kita sekarang ni nak menyempurnakan dia. Sembahyang yang dulu asal siap, yang ni nak tambah dengan perkara sunat. Sebab itulah penyempurnaan. Kalau dulu ambil sembahyang basuh sekali, ni nak sembahyang 3, ni nak basuh 3 kali. Itu kesempurnaan. Melakukan kesempurnaan, penyempurnaan perkara tersebut tuntutan untuk menjaga hidayah supaya boleh naik tingkat kepada mendapat ketakwaan sisi Allah. Yang kedua, apa di ketaatan batin? Ketaatan batin adalah seperti sifat kepujian, ikhlas, rendah diri, nasihat, zuhud, sabar, bertimbang rasa, tawakal dan sebagainya. Disebut sebagai sifat mahmudah. Jadi hati ni perlu dihiasi sifat mahmudah. Kenapa nak hiasi dengan sifat mahmudah? Itu tanggungjawab nak jaga hidayah. Tanpanya boleh jadi Allah tarik semula hidayah. Orang yang walladzina tadau, kami beri hidayah kepada mereka, mereka tak buat 4 perkara ni. Taat zahir, taat batin, maksiat zahir, maksiat batin. Tidak lakukan seperti yang dituntut, maka tidak bertambah hidayah pada diri mereka. Ayat walladzina tadau zadahum huda, mereka yang diberi hidayah akan ditambah hidayah, tidak berlaku secara automatik. Mereka yang diberi hidayah, bila mereka buat 4 perkara ni, mereka akan bertambah hidayah. Mereka akan diberi hidayah, tiba-tiba tak buat 4 perkara ni, maka tidak bertambahlah hidayah. Bahkan Allah tarik semula hidayah sehingga kehidupannya menjadi lara seperti biasa. Wa'iyadzubillah min zalik. Ketaatan batin, itu ketaatan batin. Maksiat zahir apa? Contoh-contohnya, maksiat zahir seperti zina, mencuri, menarak, membunuh dan sebagainya. Ala kulli hal, setiap perkara maksiat, walaupun besar atau kecil, perlu dijauhi. Jangan pandang rendah kepada maksiat, walaupun disebut ia sebagai dosa kecil. Kerana di sebalik setiap dosa, ada kemurkaan Allah. Dan maksiat batin apa dia? Seperti sifat kecelaan seperti riya, ujub, takbur, hasad, mengasihi keduniaan dan sebagainya. Itu pula jenis maksiat batin, iaitu maksiat batin ni sifat mazmumah. Jadi sifat mazmumah dan sifat mahmudah ni perkara yang akan dibahaskan juga, kerana dia sebahagian daripada tanggungjawab untuk seorang itu menjaga hidayah pada diri dia. Seperti yang hamba akan sebutkan lagi dalam kitab ini, jika dikehendaki Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan memperbahaskan perkara ni satu demi satu selepas daripada ni. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita.